Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ikhlil Kamarina binti Nur Izham, ID kad matrik 289175 daripada ahli kumpulan Future. Okey, bagi tugasan BPMN 1013 iaitu memilih senarai bursa di Malaysia, kami telah memilih syarikat Bausted Holding Berhad. Okey, pengenalan. Bagi pengenalan syarikat ini ialah syarikat Bausted Holding Berhad ini dia merupakan salah satu konglomerat yang tertua di Malaysia. Okey, Edward Bausted dia adalah merupakan pengasas bagi syarikat ini dan syarikat ini telah diperdagangkan secara sederhana di Singapura, manakala Sir Stamford Raffles telah menubuhkan settlement British pada tahun 1819. Bukan itu saja, keutamaan perniagaan ini adalah dalam import dan ekspor serta ejen perkapalan dan juga ejen insurans. Bukan itu saja, syarikat Bausted ini juga dia telah membuka cawangan di Pulau Pinang iaitu di Malaysia pada tahun 1864. Hal ini syarikat ini dibuka apabila Selat Melaka dia telah menjadi laluan utama yang lebih disukai antara negara Eropah dan juga negara di Timur Jauh. Okey, pada permulaan tahun pada abad ke-20 iaitu pada tahun 1911, Bausted dia telah mempelbagaikan minat perniagaannya dengan bermula dalam berdagang getah. Syarikat Bausted Holding ini dia telah berkembang dalam pengurusan dan pemilikan ladang getah sambil mengeksport getah dan juga mengeksport lembaran dan latex untuk menaikkan rantaian penilaian dan juga rantaian harga. Bukan itu saja, pada tahun 1961 Bausted dia telah menyatukan pelbagai perniagaannya dengan untuk membentuk sebuah syarikat tersenarai awam baru yang dikenali sebagai Bausted Co Limited. Bukan itu saja, pada tahun 1966 entiti itu telah bertukar namanya kepada Bausted Holding Berhad dan seterusnya pada tahun 1976 kumpulan pada 1976 syarikat ini dia secara sahnya telah menjadi entiti milik sepenuhnya di Malaysia. Okey, pada syarikat Bausted ini mempunyai visi dan juga misi syarikat tersendiri. Dan visi bagi syarikat Bausted Holding ini, mereka meletakkan visi bagi syarikat ini adalah untuk meletakkan perniagaan semua pemegang saham sebagai keutamaan tertinggi dengan memaksimumkan nilai pemegang saham. Visi yang kedua ialah untuk menyelaraskan semula dan mengukuhkan keutamaan asas Bausted Holding di bawah strategi Reinventing Bausted yang merangkumi program peningkatan prestasi dan penciptaan nilai baharu dalam perniagaan yang sedia ada. Manakala misi bagi syarikat Bausted Holding ini adalah mereka mempunyai 6 misi. Yang pertama ialah untuk menerima nilai kreativiti dan inovasi yang kukuh dalam semua inisiatif tanpa menjejaskan integriti. Yang kedua ialah untuk melaksanakan inisiatif berimpak tinggi yang dikenal pasti di bawah strategi mencipta semula Bausted. Yang ketiga, misi yang ketiga ialah untuk meningkatkan disiplin korporat dengan mematuhi standard tertinggi takdir urus.
Yang keempat ialah untuk mengoptimumkan penggunaan modal dan tunai serta menerima mentaliti minimalis. Yang kelima ialah untuk mencipta dan memupuk ekosistem perkongsian dan kerjasama yang kukuh dalam syarikat. Dan yang terakhir adalah mereka meletakkan misi syarikat untuk mengenal pasti dan mengawal 300 bakat kepimpinan di seluruh kumpulan untuk menyokong dalam melaksanakan strategi penciptaan semula. Itu saja. Hai, saya Izzati, nombor metrik 289393. Saya akan membentangkan mengenai produk dan servis syarikat Boosted Holding Berhad. Boosted Holding Berhad mempunyai beberapa bahagian yang menjadi tunjang utama kepada syarikat, iaitu perladangan, hartanah dan industri berat serta bahagian farmaseutical. Bahagian hartanah dan industri pula dipecahkan kepada 4 bahagian kecil, iaitu pembangunan hartanah, pengurusan hartanah dan pelaburan, operasi perhotelan dan industri. Antara pembangunan hartanah yang ada adalah Mutiara Damansara di Selangor dan Mutiara Rini di Johor. Menara Boosted, Menara Effin, Menara Nukleus adalah antara pengurusan dan pelaburan yang berada di bawah naungan syarikat. Dengan moto kegarahan terhadap pesakit yang terpancar dalam setiap apa yang kita lakukan oleh bahagian farmaseutical, mereka menyediakan produk dan perkhidmatan berkaliber tinggi memandangkan syarikat adalah antara salah satu kumpulan farmaseutical terbesar di Malaysia. Memandangkan dunia dicengkam oleh serangan pandemik COVID-19, syarikat dapat memainkan peranan penting dalam melindungi negara dengan keupayaan dan kepakaran mereka dalam membekalkan serta pembuatan lengkap pembuatan vaksin Sinovac COVID-19 untuk Malaysia. Perkongsian syarikat dengan Sinovac Life Science Co Limited bukan sahaja menandakan kejayaan bagi farmaniaga tetapi juga untuk negara, kerana ini adalah vaksin manusia pertama yang diisi dan disiapkan secara tempatan. Boosted Heavy Industry Corporation ialah sebuah syarikat yang mempunyai pelbagai kepentingan dalam sektor pertahanan, keselamatan dan marin. Ia adalah satu kontraktor pertahanan terkemuka di Malaysia. Seterusnya, saya akan bincangkan mengenai pesaing-pesaing utama syarikat. Saingan perniagaan ini timbul adalah disebabkan oleh beberapa faktor dalaman dan juga luar negara. Salah satu punca saingan tersebut adalah bila mana tercetusnya peperangan ekonomi di antara dua negara gegasi yang cuba untuk memonopoli ekonomi dunia, iaitu di antara negara China dan juga Amerika Syarikat. Belt and Road Initiative telah ditubuhkan oleh kerajaan China sebagai satu usaha untuk mengembangkan dan meluaskan ekonomi kerajaan China, dan pada masa yang sama cuba untuk meningkatkan pengaruh kerajaan China dalam bidang ekonomi. Usaha ini ditentang oleh beberapa negara maju yang tidak bersetuju dengan rancangan tersebut dan telah menyebabkan beberapa siri renjatan telah dilakukan ke atas ekonomi China. Saingan ini menyebabkan kepincangan dalam ekonomi milik syarikat Boosted Holding dan kesan yang sama juga dirasakan di seluruh negara. Selain itu, syarikat Boosted Holding Berhad juga mengalami kerugian kerana persaingan yang dihadapi dari segi perhotelan. Pada tahun 2019, syarikat Boosted telah menjual Hotel Royal Chulan Bukit Bintang kepada sebuah syarikat yang terkemuka di Singapura. Syarikat Boosted mengalami kerugian sebanyak 10% dari harga sebenar penjualan tersebut. Penjualan ini berlaku akibat daripada lokasi hotel yang tidak strategik. Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur yang terletak di zon hiburan Bukit Bintang menghadapi banyak persaingan dalam kawasan segitiga emas Kuala Lumpur serta platform dalam talian seperti Airbnb. Ini menyebabkan kadar penginapan yang rendah iaitu 52% pada 2018 berbanding purata kadar penginapan hotel di Lembah Kelang sekitar 74%. Hai,
Hai, saya Anis Salwani, 289024 akan membentangkan tentang trend dan isu terkini Bosted Holdings Berhad. Untuk isu yang pertama iaitu penjualan Hotel Royal Chulang Bukit Bintang kepada Hotel Royal Limited, iaitu sebuah syarikat perhotelan daripada Singapura. Hotel ini, Hotel Royal Chulang Bukit Bintang telah dijual dengan harga RM177.3 juta berbanding dengan RM197 juta harga asal Hotel Royal Chulang Bukit Bintang ni lah. Ini berikutan kepada saingan yang sengit daripada platform atas talian seperti Airbnb dan juga Segitiga Emas Kuala Lumpur. Isu kedua pula iaitu Bosted Holdings catat keuntungan suku ketiga 2021 sebanyak RM55.7 juta berbanding dengan keuntungan bersih sebanyak RM51.8 juta tahun 2020. Isu ketiga pula iaitu Bosted Properties Berhad sediakan RM18 juta untuk membantu para peniaga dan syarikat terjejas. Ini mereka membantu 350 syarikat atau peniaga yang terjejas akibat COVID-19 dengan menawarkan bantuan berupa pengecualian dan rebate sewa selain bantuan komersial dan juga rebate sokongan. Inisiatif ini diberikan kepada peniaga dan syarikat, terutamanya kepada pengusaha kecil dan sederhana bagi membantu masalah aliran tunai yang mereka hadapi. Kemudian isu yang keempat pula iaitu isu usaha niaga minyak alga di antara Bosted Holdings Berhad dan juga Next Generation Oil Group ataupun NextGen Group. Yang ini pada 22 November 2021, Bosted Holdings telah menandatangani perjanjian untuk melanggan saham yang mewakili 10% kepentingan equity dalam kumpulan NextGen Group lah. Perjanjian tersebut menandakan fasa seterusnya perkongsian berikutan kepada memorandum yang telah ditandatangani mereka pada April 2021 mengenai pembangunan minyak alga. Baik. Dan isu yang ingin saya ketengahkan yang kelima iaitu pelantikan Datuk Seri Mohammad Rizwan sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif. Datuk Seri Mohammad Rizwan pada 2 Januari 2022 telah dilantik sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif Bosted Holdings Berhad lah. Datuk Seri Mohammad Rizwan ini merupakan bekas menteri lah. Dan juga bekas lulusan merupakan lulusan ijazah sarjana muda sains kepujian kejuruteraan awam dari University of Leeds, United Kingdom. Pada hari yang sama, saham Bosted ditutup lebih tinggi 1.5 sen pada 54.5 sen pada 2 Januari dipercayai hasil daripada lantikan Datuk Seri Mohammad Rizwan yang berkuat kuasa pada hari yang sama. Saya Muhammad Izham Azmi. Nombor metrik saya 289084. Kekuatan. Hari ini kumpulan Bosted telah berkembang menjadi lebih daripada 80 anak buah syarikat tersenarai dan tidak tersenarai serta syarikat bersekutu yang merentas keratan rentas ekonomi Malaysia yang luas hari ini. Kepentingan perniagaan kumpulan tertumpu dalam sektor utama ekonomi Malaysia melalui 5 bahagian iaitu peladangan, hartanah, perindustrian, farmasi, industri berat dan perdagangan pelaburan terbaik. Cari peluang, menyampaikan pertumbuhan yang konsisten dan membina bakat dengan lebih 17,000 pekerja Bosted komited untuk meningkatkan tahap dalam membangunkan modal insan Malaysia. Kelemahan kerana hutang sering muncul apabila perniagaan runtuh. Kita boleh lihat bahawa Bosted Holdings Berhad di estate memang menggunakan hutang dalam perniagaannya. Modal equity baharu pada harga yang rendah sekaligus mencairkan pemegang saham secara kekal. Digunakan dalam menggunakan nisbah untuk utama memaklumkan tahap hutang berbanding pendapatan. Yang pertama ialah hutang bersih dibahagikan dengan pendapatan sebelum faedah, cukai susut nilai dan pelunasan EBITDA. Manakala yang kedua ialah berapa kali pendapatan sebelum faedah dan cukai EBIT meliputi perbelanjaan faedahnya atau ringkasan pelindungan faedahnya. Kewangan dan pelaburan di Bosted syarikat berpegang teguh
pada prinsip bahawa pekerja syarikat adalah aset syarikat yang paling berharga. Boston Holding terus melabur dalam pekerja untuk memastikan mereka akan terus menyumbang kepada syarikat teruja untuk melibatkan diri untuk menarik bakat yang mengamalkan nilai bersama syarikat, iaitu hormat, integriti, kerja berpasukan dan kecemerlangan dalam tindak tanduk. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafizah Johari dari kumpulan Future Deal. Setiap syarikat pastinya mempunyai hala tuju. Pada tahun 2021, syarikat Boosted Holding telah menetapkan misi baru syarikat, iaitu Reinventing Boosted Strategy. Mereka menyatakan tentang hala tuju di bawah struktur baharu, di mana 5 sektor utama syarikat, iaitu perdagangan, hartanah dan industri, farmaceutical, industri berat, iaitu pertahanan, sektor kewangan dan pelaburan. Pihak syarikat akan mewujudkan penalaan baru dalam bahasa Inggerisnya fine tuning bagi kesemua sektor tersebut dengan menilai kesesuaian setiap sektor perniagaan dengan berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, melengkapi antara satu portfolio dengan portfolio yang lain. Yang kedua, mengenal pasti potensi pertumbuhan dan keuntungan yang tinggi dengan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, menjalankan perniagaan yang mampan serta perniagaan yang berdaya saing di masa hadapan. Dan yang terakhir ialah kepentingan strategik negara. Strategi ini bakal melibatkan penghasilan nilai dalam perniagaan tersedia ada di dalam syarikat, perubahan model perniagaan secara kreatif, pelupusan beberapa aset bukan strategik serta menceburi bidang sektor perkhidmatan digital dan teknologi. Antara projek berkaitan digital dan teknologi yang akan dilaksanakan ialah antaranya anak syarikat Boosted Holding, iaitu Boosted Digital Service, telah menandatangani persefahaman bersama rakan kongsi bersama The Hive Southeast Asia dan AimCloud Sedia Berhad. The Hive C, iaitu Southeast Asia, merupakan sebuah syarikat pengurus dana modal teroka, iaitu venture capital yang melabur syarikat di peringkat awal, iaitu startup yang inovatif dan akan memacu pemulihan ekonomi yang mengutamakan kuasa inovasi untuk mendigitalkan perniagaan, terutama dalam bidang agroteknologi, EduTech, iaitu pendidikan berasaskan teknologi, FinTech, iaitu pengurusan kewangan berasaskan teknologi, GreenTech, iaitu teknologi hijau, HealthTech, teknologi kesihatan, dan urus tadbir pintar, iaitu Smart Governance Spaces. Seperti yang telah dinyatakan oleh pengarah urusan kumpulan Boosted Holding Berhad, Datuk Seri Muhammad Shazli Ramli, dengan peningkatan kreativiti dan inovasi model perniagaan yang berterusan serta bersandarkan asas pentadbiran yang berintegriti, pihak syarikat bertekad untuk mengubah perniagaan fizikal menjadi lebih berdaya maju, berteruskan digital dan lestari. Ini jelas bahawa hala tuju Boosted Holding Berhad adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan strategi pembangunan sumber manusia dan mengurus sumber manusia dengan cekap serta mengamalkan budaya korporat yang positif, berpegang teguh kepada gaya pengurusan yang seimbang, iaitu berkhidmat dalam merebut peluang perniagaan yang meningkatkan nilai pemegang saham. Matlamat syarikat adalah untuk sentiasa mengekalkan kelebihan daya saing dengan menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global sambil kekal berpegang teguh kepada falsafah korporat syarikat yang mantap dan amalan tadbir urus korporat yang baik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, 4 cadangan strategi bagi syarikat mengukuhkan lagi perkembangan operasi syarikat untuk lebih berjaya. Yang pertama, memperluaskan pelaburan antarabangsa di dalam sektor perdagangan, hartanah, kewangan dan pelaburan. Dengan memperluaskan pelaburan di dalam sektor tersebut, syarikat dapat meneroka pasaran-pasaran baru yang menawarkan perniagaan yang memberi keuntungan yang besar dan tinggi. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang berkebolehan serta kemahiran yang tinggi. Sebuah syarikat yang maju dan berdaya saing hanya dapat diwujudkan sekiranya warga tenaga kerja dan kaki tangan mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi di dalam setiap bidang kerja yang dilaksanakan. Sentiasa mengikuti perkembangan dan kehendak pasaran semasa, syarikat perlu dinamik ke arah perubahan untuk mengelakkan syarikat tidak ketinggalan di antara pesaing yang lain. Dan terakhir sekali, bekerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa. Untuk lebih maju, syarikat Boosted juga memerlukan jaringan rangkaian yang meluas dan setanding syarikat lain, iaitu bekerjasama di antara syarikat tempatan dan antarabangsa.